بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فينا حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة، كل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، أحبائي أعزني الله وإياكم جميعا، كيف حالكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلكم في الصحة والعافية؟ semua sihat? Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Tafadhal. Masya Allah, Masya Allah. Ni sempena cuti sekolah, ramai hero-hero kecil datang. Allahumma barik. Masya Allah, tabarakallah. Hayyakumullah. Nah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Melihat anak-anak kecil ni yang ramai, mengingatkan ana sebuah insiden yang berlaku tadi. Sebuah insiden yang bila ana duduk termenung, atau should I say baring termenung. Kenapa baring termenung? Nah, ana dapati bahawasanya begitu indah dan besar dan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. So what happened was that ana pagi hari telah melakukan beberapa tugasan yang perlu untuk dilakukan. Ada beberapa kuliah yang perlu untuk direkod dan seterusnya. Kemudian siang hari ana istirahat. Rehat. Kita panggil dengan qailulah. Qailulah ni biasa orang Arab istilahkan dengan tidur siang. Nah, boleh jadi sebelum zuhur, boleh jadi selepas zuhur. Qailulah. Lagi mana pada qailulah, ana dikejutkan dengan dua bayi yang mungil lagi cilik tadi tu. Nah, si kembar Haidar dan Hudayr. Ana tengah terlelap ni, dipaksakannya granola cereal yang mereka sedang makan, mereka paksa sumbat kat mulut Ana. Ana tengah tidur ni. Jadi Ana antara mamai-mamai gitu kan, rasa macam ada yang suap-suap makanan tu. Dan Ana pun masuk kunyah. Ya, Ana syukran. Kejap lagi satu datang. Term by turn, adik-beradik. Adik-beradik term by turn. Dia ambil daripada dalam, what shall I call it, a container. Dan mereka term by turn, suap. Satu-satu. Tak stop. Kalau satu budak dia, interval dia lambat sikit lah. Tapi kerana dua budak, sekejapan. Rapid fire. Jadi dipaksakannya, ditonyorkannya, dan Ana pun kunyah. Dan dalam mana Ana sedang mamai tadi tu, terbenak dan terbesik dalam hati begitu besarnya kuasa Allah, di mana Ana tak keluar cari rezeki, bukan dalam keadaan yang sedang bertugas maksudnya, namun rezeki itu dipaksakan masuk dalam mulut. Lagi tengah mamai, tengah baring. Dan betul bagaimana rezeki itu tak pernah salah alamat. Rezeki tak pernah salah alamat.
ana tak ada keinginan pun. Kalau kita kata manusia berhawa nafsu, tak ada hawa nafsu pun. Tapi dipaparkan, dibentangkan dengan rezeki Allah, yang mana pada ketika itu boleh jadi ada hamba Allah di luar sana yang tidak dalam keadaan sedang memakan makanan. Nah, sedangkan anak yang dalam keadaan baring, tidur, makanan datang ke mulut. So, anak tengah baring tu, anak just a thought yang berlaku tadi. Begitu besarnya kuasa, rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kita tak minta pun tapi dia datang. Nah, ada yang suap lagi. Nah, Allahumma barik. Nah, ahibai azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertemuan kita pada malam ini biiznillah taala akan menjadi pembahasan yang eksklusif. Maksudnya kita tak buka kitab, insya-Allah. Kita tak buka kitab Minhajul Muslim. Dikarenakan kita sedang memasuki apa? Ashrul Awail min Syahri Dzulhijjah. Karena kita baru memasuki 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi pembahasan kita pada hari ini exclusively is going to be touching on 10 pertama bulan Dzulhijjah biiznillah taala. Nah, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang nanti kita sambung baca Minhajul Muslim. Sekarang ini dengan telah masuknya maghrib tadi, berarti kita dah masuk dalam tarikh kedua daripada bulan Dzulhijjah. Karena bulan-bulan Hijriah masuk dengan terbenamnya matahari. Maka sekarang kita telah masuk pun hari kedua. Namun kalau di Saudi dah hari ketiga. Nah, dan di Indonesia pun ada beza antara Muhammadiyah Indonesia dengan pemerintah Indonesia. So, kalau pemerintah Indonesia hari ini hari kedua juga. Sedangkan Muhammadiyah Indonesia pun dah hari ketiga. Mereka dah ruya, mereka lihat dan seterusnya. Mereka dah masuk hari ketiga juga. Jadi di Indonesia memang biasa juga. Kadang sambutan hari raya berbeza antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Namun di Singapura, kita akur semuanya adalah hari kedua hari ini. Nah, baik. Cerita tentang bulan, cerita tentang hari, cerita tentang tarikh dan seterusnya. Sedikit introduction kepada bulan-bulan. Seperti mana yang kita ketahui bersama bahawasanya bulan ada dua jenis, iaitu apa bulannya? Al-Ashhur Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Iaitu kita ada solar kalender dan kita ada lunar kalender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi al-ashhur asy-syahriyah, al-syamsiyah wal qamariyah. Yang mana kalau hijriyah, bulan-bulan hijriyah kita guna lunar lah. Di sini 12 bulan yang mana bermula dengan apa? Muharram sampai Dzulhijjah. Apa aja? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadil Awal, Jamadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan Ashhur Al-Qamariyah, bulan-bulan lunar. Yang mana bulan itu atau bulan-bulan ini diikuti dengan peredaran bulan, dengan the sighting of the moon. Dengan masuknya bulan, kemudian dengan crescent, kemudian half moon, kemudian full moon, kemudian dia kembali menjadi crescent dan terus sedikit dan hilang, kemudian masuk bulan yang baru. Namun untuk solar kalender, kita ada Yanair sampai Disember. Jangan ingat bahasa Arabnya tak ada. Bahasa Arabnya pun ada. Zaid dia suka bunyi ni. Apa dia Zaid ni? Februari. Maris. April. Aywa. Agustus. Macam bahasa Roman. Aywa. September. Oktober. Nah. Dalam bahasa Arab kita panggil Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuni, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Disember.
Itu dia punya bahasa Arab lah. Tapi kalau kita biasa guna kita punya own Malay English, then it's January sampai December. Baik. Now, the thing about the difference between the two solar and lunar calendar adalah di sini terdapat 365 days for the solar calendar, peredaran matahari. Sedangkan lunar calendar adalah minus 11 days. Always remember that. Minus 11 days. Berarti kita ada berapa hari? 354 days. So in the lunar calendar, it's only 354 days a year. Dia bukan 365, dia 354. Nah, sebab itu kita lihat bagaimana Hijriah selalu dia datang lebih awal tiap tahunnya. Dia datang tambah cepat. Macam tahun lepas, kan? Kita punya Idul Adha was in Julai. Sekarang kita punya 29 Jun. Pasal apa? Minus 11 days. Nah, and the cool thing about these two calendars adalah mereka akan bertemu every 33 years on the same exact date. So kalau macam hari ni adalah 2 Zulhijjah bertepatan dengan 20 Jun, 33 tahun akan datang sama akan berlaku. 20 Jun akan berlaku 2 Zulhijjah. Every 33 years mereka akan jumpa date yang sama. So kalau antum tahu date lahir Hijriah antum, macam Ana was born in 1408 Hijriah. Now we have the lunar, solar, but my lunar is 1408. Nah. And so every 33 years that very same date akan jumpa balik, bertembung. Nah, okay, that's one cool fact about solar and lunar. And also another cool fact is that pada tahun 87, nah, was it 87? It was around 87. Kemudian 2007, okay, and later 2027, every 33 years. Apa yang berlaku? Haji berlaku 2 kali dalam setahun. 1 bulan Januari, 1 bulan Disember. Nah, hari raya pun begitu. Berlaku 1 Januari, 1 Disember. So, there were times where tarikh-tarikh yang penting bagi umat Islam berlaku 2 kali dalam setahun. Macam haji 2 kali, raya 2 kali dan seterusnya. Kalau kita perhatikanlah, there were years where it happened. Now, soalannya, boleh ke tak boleh pakai solar calendar ni? Kan? Pakai Januari, Februari, katanya nama-nama dewa lah, nama goddess lah, Tuhan lah, apalah tu semua. Okay, penamaan satulah. Tapi soalannya sekarang, secara umum, boleh tak kita guna solar calendar? Atau, kita sebagai umat Islam wajib menggunakan lunar calendar. Di mana lunar calendar lah dikenal pasti bila masuk atau keluarnya bulan Syawal, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bila keluar dan masuknya Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan sebenarnya sighting of the moon bukan hanya untuk Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah saja, tetapi sebenarnya the whole month, throughout the whole month of the years. Throughout the whole months of a year, the sighting of the moon, bila masuk, bila keluar, dia sebenarnya bukan identik dengan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah saja, tetapi semua. Nah, orang Arab Nun jauh kat sana, mereka tiap bulan tengok. Kalau kita macam, bila nak masuk Ramadan je kecoh, bila nak masuk Syawal kecoh, nak masuk Zulqa'dah, Zulhijjah baru kecoh. Tapi sebenarnya benda ni benda setiap bulan. Nah, it's a monthly affair. Jadi ini adalah penentuan keluar dan masuknya. Dan juga penentuan apa? Penentuan zakat. Zakat, kalau kita nak kira haulanul haul, bila mana kita telah memiliki nisab, harta yang telah mencukupi nisab, maka kita harus hold nisab tu selama 1 haul. Dan 1 haul adalah 12 bulan Hijriah, bukan solar.
Yang kita tahan setahun adalah berdasarkan bulan Hijriah. Bukan ikut Januari, Februari, Mac. Tapi ikut Hijriah. Kalau kita mula ada nisab hari ni, 2 Zulhijjah, dan kita dapat menahan nisab tersebut, nisab hari ni berapa? 7,000. 7,000 plus minus 7,000, 7,002 macam gitu. So kalau kita ada 7,000, letaklah average 7,000 in savings, bukan in expenditure. No, savings, meaning duit yang tak pakai. Kita ada in out. Okay, kita ada kita salary, kemudian kita guna, okay. Namun ada savings yang mana ianya menumpuk menggunung dan dia sampai kepada 7,000. This is supplies of our expenditure, extra daripada apa yang kita dah guna. Dia ada 7,000, mula 7,000, kalau savings tersebut kita dapat bertahan selama 12 bulan Hijriah, maka di situ baru kita kena 2.5% zakat daripada harta kita. Tapi for as long as along the way, kan, dah mula nisab, dan kita baru nak start haul kita dan 12 bulan. Sekali along the way kita perlu pakai duit savings tu. Okay, bukan duit expenditure. Expenditure memang day in day out, every month ada. Kita kena pakai savings. Berarti bila dia jatuh bawah nisab, bawah 7,000 tadi, dia akan reset balik. Only when kita mula ada nisab balik, 7,000 balik, baru nanti start balik 12 bulan Hijriah. Macam itu. Towards the end of the 12 month, baru kita keluarkan 2.5% of our savings. Okay, jadi lunar calendar ni penting, keluar masuk Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan serta semua bulan yang lain, dan juga berkenaan dengan pengkiraan zakat. Haulnya zakat berdasarkan lunar calendar, bukan solar calendar. Now, jadi apakah kemudian kita umat Islam wajib hanya menggunakan Zulhijjah, tak boleh menggunakan Jun? Hari ni 2 Zulhijjah dah sudah, ingat Zulhijjah sudah. Tak payah ingat 20 Jun, boleh tak? Sebenarnya tak ada masalah untuk menggunakan kedua-dua ini. Nah, kenapa? Di dalam surah Al-Kahfi ayat 25, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penggunaan kedua-dua jenis kalender ini. Di mana dalam surah Al-Kahfi 25 Allah berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a." Dan mereka, iaitu para pemuda yang Ashabul Kahfi ni, mereka menetap di dalam gua itu selama 300 tahun, kata Allah. Selama 300 tahun, wazdadu tis'a, dan tambah 9. Kenapa Allah sebut mereka duduk dalam gua 300 tahun dan tambah 9? Kenapa Allah sebut wazdadu tis'a dan tambah 9? Apakah mereka dah duduk 300 tahun kemudian tambah lagi 9 tahun? Tak, bukan. Yang dimaksudkan dalam ayat itu, menurut tafsir para mufassirin, ialah 300 tahun ialah berdasarkan solar calendar. Tetapi bila dia dikira mengikuti lunar calendar, dia sebenarnya 309 tahun, bukan 300 tahun. Pasal apa? Pasal kurang 11 hari setiap tahunnya. Bila kurang 11 hari setiap tahunnya, maka dalam setiap 100 tahun, berarti 3 tahun lebih. Setiap 100 tahun solar calendar, berarti 3 tahun lebih lunar calendar. Jadi, bahana atau memandangkan dia adalah 300 tahun, berarti 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun tambah. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Berarti untuk lunar calendar dah jadi 309 tahun. Itu maksudnya. Okay? So, every 100 year of solar calendar is 103 years of lunar calendar. Macam itu. Plus 3. Jadi, kerana 300, dia jadi 309. Nah, jadi Allah guna kedua-duanya. Yang menunjukkan bahawasanya penggunaan bulan-bulan berdasarkan peredaran matahari ataupun bulan as in moon. Susah pula bila guna bahasa Melayu. Dia punya month dia panggil bulan. Dia punya moon pun dia panggil bulan. Kalau macam bahasa bahasa Arab, dia pakai syahr dengan qamar. Bahasa Inggeris pun paling tidak months and moon. Tapi bila bahasa Melayu, bulan, Januari, bulan Februari, kemudian bulan juga. Nah, dua-dua sama. Jadi kita nak elaborate pun perlu kepada penjelasan lagi. Baik, jadi tidak ada masalah untuk menggunakan kedua-dua ini. Ini adalah
Ya, and solar calendar as we know, dia mula masuk hari baru pada 12 AM, betul? 12 AM baru dia masuk hari baru. Sedangkan lunar calendar dia mula masuk hari baru setelah maghrib. Dengan terbenamnya matahari, maka akan mulalah hari baru di dalam Hijriah calendar. Macam sekarang, kita dah habis maghrib, so second Zulhijjah, no longer first Zulhijjah. Baik. Ahibai azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk ke dalam amalan-amalan fadilat-fadilat pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, ada soalan cepu mas yang kita nak bahas bersama. Idul Fitri versus Idul Adha. Nah, mana lebih afdal? Soalan dia macam soalan orang tak pernah fikir punya soalan ni. Ada ke boleh nak tanya mana lebih afdal pula? Idul Fitri ke Idul Adha? Idul Fitri yang lepas Ramadan. Idul Adha yang ni lagi 8 hari ni. Mana lebih afdal? Apa yang Allah lebih suka? Afdal tu modal. Hari penyambutan tu itself, hari perayaan itu itself, mana lebih bagus antara Idul Fitri dengan Adha? Oh, nampak ramai yang Adha. Because kita tanya soalan ni kan, sebab tu kita macam, oh Adha lah. Tapi kalau kita tak tanya, semua jawab Fitri. Semua dalam fikiran. Depends on us lah. Depends on the audience juga. Nah. Just because kita tanya mana lebih afdal, tiba-tiba kita semua Adha lagi bagus lah. Tapi kalau kita tak tanya, masyarakat Islam Singapura assume that Idul Fitri lebih afdal daripada Idul Adha, betul? Okay, we can pretty much agree. Man hajas? Siapa ada call? Naam. Baik. Okay, so berdasarkan penjelasan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau mengatakan Idul Adha lebih afdal. Okey, jawapan ringkasnya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Jawapan ringkas. Jawapan panjangnya mari kita perincikan kenapa. Okey, dari segi waktu, kita tengok Idul Fitri berlaku pada tarikh apa? 1 Syawal versus Idul Adha 10 Zulhijjah. Dari segi waktu je kita dah boleh nampak dah mana lagi afdal, mana lagi preferred, mana lagi bagus. Pasal apa? Pasal Idul Fitri berlaku 1 Syawal. It's not even in Ramadan. It's not even in Ramadan. Dia dah keluar Ramadan. Dia dah masuk 1 Syawal. Dia dah hari yang dah 1 Syawal lah. Dan tak ada pengkhususan fadilat, amalan bagus beramal di bulan Syawal. Tapi untuk Idul Adha, dia masih within the first 10 days of Zulhijjah. Nampak? Yang mana beramal di dalamnya adalah sangat afdal. Jadi dari segi tarikh saja, kita nampak bahawasanya 10 Zulhijjah jauh lebih afdal berbanding 1 Syawal. Kerana ini ada penyebutan hadis tentang beramal dalamnya, bagus. Nanti kita akan sebutkan hadisnya bersama insya-Allah. Yang ini tidak ada perkara khusus. Yang ada pun berkenaan dengan Syawal ni apa? Yang ada, orang beramal 10 malam terakhir Ramadan. Jadi yang orang banyak beramal itu 10 hari sebelumnya. 1 Syawal, sambut raya, ziarah sikit sebanyak, makan sikit sebanyak, lepas tu dah rehat. Pasal apa? Dah penat 10 malam terakhir.
Daprah. Jadi hari ni hari rehat. Menyambut apa orang panggil? Sebulan berpuasa kan? Or something like that. Nah, kira menyambut hari lebaran selepas sebulan berpuasa. Hari perayaan, hari berehat selepas 10 malam terakhir. Sedangkan di sini, ini tengah peak. Hari 1, hari 2, hari 3 semua kan. Kemudian hari 9, hari Arafah, hari 10 is the peak. Idul Adha-nya. The day. So, tengah peak. Maka, dari segi waktu saja kita dapat identify bahawasanya Idul Adha jauh lebih afdal daripada Idul Fitri. Okey, tak. Tapi, kita nampak di masyarakat kita, kita lebih besarkan Idul Fitri lah. Nah, okay, for whatever reason, wallahu alam. Kenapa? Kenapa penyambutan perayaan Idul Adha tidak semegah Idul Fitri? Anda tak tahu kenapa? Pasal apa? Pasal dapat duit raya. Itu budak-budak yang adults kena keluar duit raya. Nah, perjuangan tu puasa tu sebulan dia continuous sedap tau. Untuk yang puasa kan? Nah. Hari kalau yang tak puasa tapi menyambut hari raya juga? Okay. Nah. Faham? Kita jangan sampai termasuk dalam kategori orang yang tak puasa tapi menyambut raya lebih daripada orang yang berpuasa. Tak puasa tapi sambut lebih daripada orang yang berpuasa. Tu jangan. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi dia dah jadi bukan hanya religious perayaan tetapi dia dah jadi custom and tradition. Dia dah jadi suatu adat. Jadi dia ada dua elemen. Idul Fitri ni ada religious dalamnya dan juga ada adat and custom. Okey. Kalau di Arab Nun sana, mereka di 1 Syawal, dan Ana pernah alhamdulillah experience berapa kali 1 Syawal di Madinah dan di Mekah, kedua-duanya pernah. Kita dapati bahawasanya orang-orang setelah kita, the thing is, malam tu masih dekat masjid tau. Kan kira setelah diiklankan bahawasanya besok adalah Eid, kan dah tak ada tarawih. Dah tak ada tarawih, dah start takbir. So dah start takbir dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu bergema takbir. Orang masih kira stay up at night, baca Quran, masih apa tu semua. Lepas tu pagi, hari raya, solat, ziarah sana sikit lebih kurang halal, lepas tu tidur. Lepak dah. Dah lepak sangat. Pasal itikaf 10 hari, 10 malam terakhir. Maka, mereka pula ketika masuk dalam Zulhijjah, itulah yang mana mereka sambut semegah-megahnya. Sampai Kaabah tukar kain semua. Kan? Kalau masuk Zulhijjah, Kaabah tukar kain apa semua, memang betul-betul punya megah. Jadi yang dihidupkan di sana adalah Ramadannya. Bukan Syawalnya. Ramadannya jangan ditanyalah. Ramadannya jangan ditanya. Dengan itqannya, dengan itikafnya, dengan tilawahnya, dengan apanya semua. Sampai ulama-ulama majlis ilmu pun tutup di bulan Ramadan. Pasal semua bersibuk diri untuk beribadah. Bahkan Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, bulan Ramadan tutup majlis ilmu. Tak ada. This is the month of Quran. Majlis ilmu pun tak ada. Walaupun kita tahu talabul ilm tu benda yang besar. Menuntut ilmu tu benda yang besar. Majlis ilmu tu benda yang besar. Tapi bulan Ramadan tutup majlis ilmu. Masuk ke dalam ibadah. Lebih kepada ibadah. Nah. Baik. Kemudian daripada segi amalan. Kita tengok dari segi amalan. 1 Syawal, apa amalan yang kita lakukan? Solat. Sebelum solat buat apa? Zakat. Zakat fitrah dulu, Syekh. Nah. Zakat fitrah ni sebenarnya yang paling afdal ialah dilakukan sebelum solat Id. Pagi sebelum berangkat solat, bayar zakat fitrah. Itu waktu yang paling afdal.
by default. Okay, by default. Dan Ana suka untuk share, suka untuk kongsi. Ana masih lagi berusaha semana mampu pagi sebelum solat Idul Fitri pergi bagi beras zakat fitrah dulu sebelum berangkat solat. Masih diamalkan, masih kira dah identify siapa lah. Jadi pagi tu sebelum berangkat solat, cop-cop pergi hantar dulu baru pergi solat. Tapi kalau seseorang tu nak bayar 1 malam, 2 malam sebelumnya, 3 malam, okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nah, tapi yang paling afdal ialah sebelum solat Idul Fitrinya. Itu yang paling afdal. Dan zakat fitrah tentunya beza dengan zakat harta. Tadi yang kita sebut tentang nisab, haul tu semua zakat harta. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah iaitu yang hanya dibayar untuk keluar daripada Ramadan masuk kepada Syawal. Okey. Sekarang kita ambil lah zakat fitrah, kita versuskan dengan korban. Okey. Ini adalah dua amalan yang identik dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Zakat fitrah Idul Fitri, kurban Idul Adha. Dua ni yang identik. Walaupun sebenarnya nanti ada banyak amalan lain lah yang akan kita bahas. Tapi sekarang kita nak discuss ni dua. Macam mana boleh Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri? Kerana zakat fitrah ni, dia adalah suatu ibadah yang muta'alliqah bima qablaha. Dia adalah suatu ibadah yang terkait dan terikat dengan amalan sebelumnya. Apa dia? Dengan puasa kita. Jadi bila kita habis 30 hari puasa, okey, habis 30 hari puasa, zakat fitrah tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam puasa kita. Kod-kod dalam puasa kita ada cakap benda yang tak baik. Okay, kita ada tak jaga lisan, kita tak jaga nafsu syahwat, tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga mulut, tak jaga tangan, tak jaga kaki, itu semua. Maka zakat fitrah adalah untuk menutupi kekurangan dan menghapuskan apa-apa kesilapan yang ada di 30 hari puasa. Maksudnya zakat fitrah ialah ibadah yang terkait. Namun korban, dia adalah ibadah mustaqillah. Ibadah mustaqillah means an ibadah that stands on its own, by itself. Dia tak terikat dengan apa-apa benda sebelumnya. Jadi, zakat fitrah, terikat dengan ni. Korban sendiri. Ini kembali lagi menunjukkan betapa Idul Adha lebih afdal, lebih bagus daripada Idul Fitri. Nah, along with many other amalan sebenarnya, yang akan sama-sama kita bahas dan kita kongsikan biiznillahi ta'ala. Okay, jadi kita dapati di sini perbezaan antara kedua-duanya. Azan? Ya, Zaid, azan. Kita azan dulu sekejap. Okay, thank you. Thank you. Sorry.
Taib, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sekarang ni kita masuk ke dalam pembahasan ada apa dengan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Kita biasa dengar dengan 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Tetapi bagaimana pula dengan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, dan apakah menjadi perbezaan antara keduanya? Kita masuk ke dalam pembahasan sekarang, siapa lebih afdal? 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah? Mana lebih bagus? Zulhijjah. Oh, pasal tanya sebab tu jawab. 10 malam terakhir bulan Ramadan lagi afdal atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal? Semua macam Ewa. Oh, ada yang sui-sui kata. Okey, Ana dapat ada beberapa jawapan yang tepat. Nah. Okey. Sekarang ni sebelum kita memberi conclusion mana yang lebih afdal, mari sama-sama kita kenali apa itu malam dan apa itu siang. Okey. Malam adalah dari maghrib sampai ke fajar. Siang adalah dari fajar sampai ke maghrib. Okey, macam kita puasa siang, iaitu dari fajar sampai maghrib. Malam adalah time yang kita tak puasa, maghrib sampai fajar. Okey, baik. As far as malam concern, after maghrib sampai fajar, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 malam daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Okay? As far as malam concern, Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih bagus daripada malamnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kita sekarang ni, sekarang kita tengah malam Zulhijjah. Kalau nak kira malam, 10 malam terakhir Ramadan lebih bagus. Tapi kalau dari segi siangnya, masa yang ada matahari, iaitu daripada fajar sampai ke maghrib, maka 10 hari, maksudnya 10 siang pertama, hari pertama 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 lebih bagus, lebih afdal daripada 10 siang terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan malamnya, siangnya. Nampak? Dia punya perbezaan. Okey? Dapat Jadi masa 10 malam terakhir bulan Ramadan tu, malamnya afdal. Tapi siangnya, paginya, tengah harinya, petangnya kalah dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Bila masuk 10 hari pertama Zulhijjah pula, siangnya, iaitu paginya, siangnya, tengah harinya, petangnya lebih bagus daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi malamnya dia kalah dengan 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Macam sekarang ni. Malam yang sekarang ni dalam Zulhijjah, 10 malam terakhir lebih afdal. Tapi siang tadi, time fajar sampai maghrib tadi, maka siangnya lebih bagus daripada 10 siang terakhir. Daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dapat InsyaAllah. Nah, biiznillah ta'ala. So, beza antara siang dan malam. Baik. Kemudian, kita masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Okay, reason why every time kita tak
tulis dalil for everything because it'll take up so many of our time. Kalau semua benda nak kena tulis every now and then. Sebab tu many of times kita sebutkan dan antum boleh cari sendiri dia punya narration lah untuk dalil-dalil yang ada. Tapi ini kita nak tuliskan, okay, kerana ia identik dengan pembahasan kita pada malam ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahab ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qalu wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Artinya adalah tidak ada hari. Jadi penggunaannya kalimat yaum. Ayam ni daripada kalimat yaum. Dan yaum ni artinya hari. Okey, bukan malam. Dia tak ada istilah macam Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar malam, lail. Dia yaum, iaitu hari, iaitu siangnya. Al-amalu salih fiha, beramal soleh di dalamnya, ahab ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, iaitu daripada hari-hari ini. Maksudnya apa? Ya'ni ayyam al-ashr. Maksudnya adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah yang kita sedang berada di dalamnya sekarang. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah, tak dapat nak mengalahkan amal soleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah?" Rasulullah menjawab, "Walaupun jihad fi sabilillah." Okey. Tapi kemudian ada perincian. Betul jihad fi sabilillah. Kemudian Rasul memberikan pengecualian. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih. Kecuali seseorang yang keluar dengan nyawa dan hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tak balik daripada medan perang tersebut dengan apa pun. Dia tak balik dengan nyawa dia tak balik dengan harta dia. Means meninggal syahid fi sabilillah. Apa beza antara perkataan dan sabda beliau walaupun jihad fi sabilillah, kemudian beliau rincikan kecuali orang yang tak balik dengan nyawa dan harta? Apa beza antara kedua? Nampak macam sama je. Ya, nampak macam similar. Dia serupa, sama tapi tak serupa. Bezanya adalah orang yang pertama walal jihad fi sabilillah, iaitu dia keluar di medan perang, keluar berjihad, tapi dia balik daripada perang tersebut. Itu yang dia jihad fi sabilillah je. Tapi dia tak syahid. Means dia pergi perang dan dia balik. Bila seorang pergi perang dan dia balik, jihad tu, perang tu yang mana dia tak syahid di dalamnya, masih kalah dengan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau orang yang keluar jihad dan dia meninggal syahid dalam medan perang, barulah syahid tersebut lebih bagus, lebih afdal daripada amal soleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah, okay, jelas apa maksud daripada orang yang keluar dengan nyawa dan harta dan dia tidak kembali dengannya walau apapun. Meaning to say, dia bukan hanya jihad, tapi dia syahid dalam jihad. Kalau setakat jihad je, masih kalah dengan beramal soleh di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Ana tahu apa yang sedang berlegar-legar di dalam benak fikiran antum. Tetapi antum just tak dapat the dots. Macam tak dapat connect the dots untuk nak tanya soalan ni. Tapi ana tahu soalan apa yang antum nak tanya. What if seseorang itu dia pergi jihad dan dia meninggal syahid di dalam bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tu. What if kan? Nampak tak? Pernah tak terfikir? There's something, tapi kita just nak tanya tu tak tahu macam mana. Soalannya adalah, what if someone meninggal syahid dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah? Macam mana tu? Ada yang cakap double kan? Sebenarnya, di antara sebab kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ni beramal soleh dalamnya adalah bagus dan dianjurkan untuk banyak beramal, kerana diharamkan berperang di dalam al-ashhurul hurum. Bulan-bulan haram.
Ashhurul Hurum ni dipanggil bulan haram yang mana diharamkan berperang di dalamnya, tak boleh jihad fisabilillah. Apa dia? Iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab. 4 bulan ni tak boleh perang. Jangan kata zaman Islam, sebelum Islam, zaman jahiliah sendiri, orang Quraisy Mekah tahu ni 4 bulan tak boleh perang. Haram. Siapa yang perang dalam ni 4 bulan, berarti dia telah kira melanggar suatu perkara yang sangat besar. Even masa zaman jahiliah pun. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Ini 4 adalah 4 bulan haram, tak boleh berperang di dalamnya. Jangan kata Islam, zaman jahiliah sendiri tak boleh. Jadi, ada tak possibility untuk berlakunya? Tak ada. Kerana tak boleh. Masa zaman tu pun tak boleh pun berperang pada bulan Zulhijjah. Namun, Masya Allah, ada 10 hari pertama yang mana beramal di dalamnya dapat menandingi bahkan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Bayangkan. Dan ini adalah platform, potensi bagi orang-orang yang satu, tak dapat pergi berjihad, tapi tetap dapat beramal dan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada jihad. Kan kita kan given our circumstances, kita tak ada istilah jihad di negara yang kita sedang reside in. Jadi, yang ada adalah jihad bil ilm, jihad hawa nafsu, jihad, kira jihad secara maknawi, iaitu jihad perang ilmu, kemudian jihad hawa nafsu, itu semua adalah. Tapi jihad dengan perang tak ada. Okey. Tapi kita masih dapat pahala, bukan kata pahala jihad lebih afdal daripada jihad. Alangkah baik. Yang kedua, ini adalah kesempatan untuk bercocok tanam bagi orang-orang yang ghafil daripada istighfar. Orang-orang yang lalai untuk nak beristighfar banyak-banyak. Pasal kita kan, memang kalau habis solat, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali, kali 5, kali solat dah 15 kali istighfar. Tapi Rasul SAW, beliau beristighfar lebih daripada 70 kali dalam sehari. Kita baru 15. So Rasulullah SAW 70, ada riwayat 100 dan lebih. Beliau beristighfar setiap hari. Maka kalau kita tak buat benda tu throughout our lifetime, ini adalah kesempatan untuk kita make up. Kesempatan untuk orang-orang yang lalai untuk memperbanyak amal ibadah ketika mana masa ini telah diberi masa untuk boost kita punya amal. Baik dari segi amal soleh, dari segi istighfar, dari segi apa sahaja yang kita buat, dia akan boost, dia akan ada bonus points. Kan macam tu kalau main game ada bonus points times 5 ke times 10 ke, macam gitu lah. Tengok times berapa lah. Dia ada bonus challenge. Okay, challenge level. Okay, bonus level. Jadi kita beramal soleh pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, di mana bulan yang sedang kita berada di dalamnya. Dan waktu siang adalah yang paling bagus untuk kita beramal. Sekarang ni kita masuk ke dalam apa sahaja amalan-amalan yang berpotensi untuk kita beramal dengannya. Apa sahaja amalan-amalan yang kita berpotensi untuk beramal dengannya. Let list down. Okay? Let list down. Paling pertama, paling penting, bulan Idul Adha identik dengan apa? Haji. Kan? Orang semua sibuk berangkat haji. Nah, haji and umrah. Nah, haji and umrah. Ini adalah pillars of Islam, rukun Islam yang di antara salah satu rukun Islam yang 5 yang paling penting untuk ditegakkan bagi seorang individu Muslim. Syahadat ni means dia akan, dengan syahadat itu dia mengamalkan Islam sepenuhnya. Jadi syahadat ni sebenarnya encompasses everything. Syahadat ni semua ada dalam syahadat. Means dia akan taat patuh pada perintah yang diperintahkan dan akan menjauhi segala larangan. Itu dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena I bear witness that there is no God worthy to be worshipped other than Allah and that Muhammad is the messenger of Allah. By we saying that, dengan kita cakap tu, berarti kita
dah berserah diri untuk ikut semua apa yang Allah dan Rasul suruh, and akan jauhi semua yang apa Allah dan Rasul suruh. Jadi syahadat ni dia dah masuk semua benda. Okay, even yang empat-empat yang datang selepas tu pun dah masuk dalam syahadat sebenarnya. Kemudian ditekankan penekanan, ada solat 5 waktu, ada puasa, ada zakat, ada puasa, ada haji bagi siapa yang mampu. Baik, al-hajj wal umrah, haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala kecuali syurga. Kemudian ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan wal umrah ila al umrah mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Antara solat 5 waktu, jadi yang Nabi sebut ada 3 perkara. Pertama, antara solat 5 waktu, iaitu fajar ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak kembali ke fajar, adalah penghapus dosa antara keduanya. Jadi bila kita solat fajar, kemudian lepas fajar kita ada buat dosa-dosa kecil. Okey, syaratnya ialah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kemudian kita solat zuhur, maka solat zuhur itu adalah penghapus dosa antara fajar dan zuhur. Kemudian zuhur ke asar pun gitu. Apa-apa dosa kecil yang kita buat, penghapus dosa antara keduanya. Terus, 5 kali sehari, kita dibersihkan. Itu yang ada hadis Nabi sebut tentang seorang yang mandi 5 kali sehari di sungai. Apakah kamu akan mendapati hal yabqa min daranihi syai'? Apakah kamu rasa akan berbaki pada dirinya kotoran walau secebis? Kita kata orang dah mandi sungai depan rumah 5 kali dia mandi, mana ada kotoran di badannya? Gitulah dia solat 5 waktu. Bagaikan seorang yang mandi 5 kali di sungai yang depan rumah dia. Bersih. Okey? So Nabi sebut solat 5 waktu penghapus dosa antara keduanya. Kemudian wa ramadan ila ramadan. Antara Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, bila kita puasa Ramadan, kemudian kita ada buat dosa, kan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, semua sampai Sya'ban. The moment kita puasa Ramadan balik, penghapus dosa antara keduanya lagi. Masya Allah, tabarakallah. Begitu luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Allah bagi platform yang banyak untuk diampunkannya dosa yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan yang ketiga, wal umratu ilal umrah, dan antara satu umrah dengan umrah yang lain, penghapus dosa antara keduanya. Kalau antum berangkat umrah, okay? Kemudian tuk-tuk, antum berangkat umrah lagi, penghapus dosa antara keduanya. Nah, Masya Allah. Ya, ada orang berangkat umrah every month. Ada orang once every 3 months. Ada orang every half a year. Ada orang every year. Nah, jadi kita boleh buat. Siapa yang ada kemampuan, silakan. Okey, hadisnya kemudian menyebutkan idza ijtunibatil kaba'ir, jikalau dosa besar dihindari. Maksudnya yang menjadi penghapus dosa antara keduanya, iaitu 5 waktu salat dan Ramadan ke Ramadan dan umrah ke umrah, adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar masih perlu kepada taubat nasuha dan seterusnya. Jadi kita ada tu haji dan umrah. Okey, amal ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Tentunya umrah dapat dilakukan throughout the whole 354 years. Okay. Kita dah pakai 354 pula tak pakai 365 dah. Nah, throughout the year, bolehlah 365 ke 354. Boleh untuk buat umrah anytime, anytime of the year. Tak kisah. Pasal rukun buat umrah tu senang, dia ada 4 je. Antum kalau fulfill all 4 rukun, berarti umrah dah sah. Pertama, iaitu berihram di miqat. Antum pergi miqat, kan, dekat sebelum miqat tu dah pakai ihram, kemudian jatuhkan niat labbaik Allahumma umrah. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Kemudian keempat, tahallul. Cukur. Dah, dengan melakukan 4 rukun ni, umrah dah sah. Sebenarnya it's not as hard as what people thought it is. Buat 4 tu dah sah. Kan, kemudian datang dia punya perkara-perkara yang extra lah. The preferred amal. Tapi 4 rukun dah cukup untuk umrah. Kemudian tadi kita ada yang sebut apa? Of course, kalau kita nak go through setiap satu, ada banyak kita akan list down as many as possible. Puasa. Ada apa dengan puasa? Siapa tahu fadilat puasa? Pahala dia antara dengan Allah. Pahala dia adalah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Di mana dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang mana Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah,
beliau bersabda, "As-saumu li wa ana ajzi bih. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Allah berfirman, Nabi bersabda, sesungguhnya puasa itu adalah untuk diriku. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Semua amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Ia adalah untuk aku. Sesungguhnya anak Adam itu telah meninggalkan syahwatnya, telah meninggalkan makannya, telah meninggalkan minumnya min ajli, karena aku. Puasa ni, it is as honest as it can get. Okay, it is as honest as it can get dalam imannya seseorang kepada Allah. Kalau nak tahu iman seseorang tu dia adalah jujur dengan diri dia, apakah dia adalah seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, tengok pada puasa kita masing-masing. Kita tak payah tengok puasa orang lain, kita tengok puasa kita masing-masing. Kita tengok puasa kita. Pasal puasa ni adalah satu-satunya amal ibadah yang mana orang lain tak tahu yang kita ni sedang puasa ke tak, kecuali diri kita. Tak ada siapa boleh tahu. Bila kita solat, orang boleh nampak kita solat. Bila kita bayar zakat, orang boleh nampak kita bayar zakat. Bahkan penerima zakat nampak kita tengah bayar zakat kat dia. Bila kita haji, orang nampak kita buat haji. Tapi bila kita puasa, tak ada siapa tahu. Anybody can claim yang dia puasa. Dia cakap, aku pagi ni puasa Ramadan ni, dia pun mingle dengan orang-orang yang lain. Okay? Kemudian masa iftar pun duduk, bukan main, raut wajahnya begitu lapar nampaknya. Padahal, throughout the day dia minum air, pergi toilet misalnya minum air kan. Atau dekat dapur senyap-senyap, makan roti ke. Atau delivery, grab food. Kan? Tak ada orang tahu makanan datang kat rumah. Atau drive-thru ke. Tinted glasses. So, orang boleh claim kepada orang lain, aku berpuasa. Tapi tak ada siapa yang tahu bahawasanya seseorang itu sedang berpuasa atau tidak kecuali dirinya sendiri. Sebab tu Allah cakap puasa ni adalah untuk untuk aku yang mana tak ada orang lain tu. So kalau seorang tu berpuasa, dia puasalah. Kalau dia tak puasa, dia tak puasalah. Because anybody can claim anything and cakap dekat orang lain banyak benda. Kadang-kadang kita betul orang tu berpuasa apabila dia berbicara. Kalau kita get to know, kita discover and uncover, itu kita just tahulah. Nah. Tapi kalau tidak, another thing is we don't go around telling people lah, aku tengah puasa, aku tengah puasa, aku tengah puasa, pun kita tak buat macam benda tu lah kan. Nah, kita tak showcase ourselves, cakap. Orang tak tanya pun. Kan? Orang tak tanya pun. Kita yang tertiba datang, cakap. Cakap. Dia atau dia spark untuk orang tanya macam, padahal tengah tak ada, dia boleh tanya banyak soalan tapi dia tanya, tadi makan tengah hari apa? Dia yang spark ni. Lepas tu orang pun cakap, tadi Ana makan black pepper dan seterusnya gitu gini. Entah makan apa? Tak adalah, Ana puasa hari ni. Dia yang spark the conversation. Dia boleh tanya banyak benda tapi dia pergi tanya makan apa kan. Just so that orang boleh tanya dia. Atau misalnya, orang tak tanya ni, orang senyap dia. Lepas tu dia cakap, kau tak tanya aku ke? Aku makan apa kan? Itu lebih parah lah. Nah. So kita avoid and refrain from and abstain from doing such things. Orang kata itu, ada tiga batal terus. Dia dah riak. Dia dah riak and For example, terlepas lah. Tak tanya aku, apa? Puasa ke tak? Macam for example lah, terlepas lah. Astaghfirullahaladzim. Carry on or not? Just carry on. Mesti kena carry on, tak boleh batalkan. But kita kena improve selalu dengan niat kita. Jadi, berkenaan dengan puasa, para ulama menyebutkan bahawasanya berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah sangat dianjurkan. Dan di antara yang spearhead pendapat tersebut adalah Imam Nawawi rahimahullah, ulama daripada kalangan Syafi'iyah. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahawasanya berpuasa daripada 1 sampai 9 adalah mustahab syadid. Mustahab istihbaban syadidan. Mustahab yang sangat-sangat mustahab. Jadi kita boleh berpuasa 1 sampai 9, puasa mutlak. Okey, tak ada bersebab. Sebabnya adalah, pasal aku nak puasa 1 sampai 9. Itu dia, berasaskan itu. Kalau kita tak dapat puasa 1 sampai 9 pun, paling tidak kita puasalah Senin Kamisnya pada 1 sampai 9 tadi. Okey?
one level down. Kalau kita tak puasa Senin Khamisnya, paling tidak kita puasa apa? Yaum Arafah. Hari Arafah iaitu hari 9 daripada Zulhijjah. Paling tidak lah. Kalau kita tak puasa 1 sampai 9, kalau kita tak puasa Senin Khamis, kita puasa hari 9. Pasal apa? Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaum Arafah astasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati ba'da wal li qabla." Aku berpuasa pada hari Arafah, iaitu hari ke-9 Zulhijjah. Aku tahu bahawasanya Allah akan menghapus dosa setahun yang sebelum dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Setahun sebelum dan setahun yang akan datang. 2 tahun kafarah untuk penghapus dosa. Setahun sebelum, setahun sesudah. Iaitu hanya puasa pada hari 9, iaitu puasa Yaum Arafah. Okey? Paling tidak kita buat ni. Jadi puasa ni banyak fadilat, banyak benda yang kita boleh bahas tentangnya, tapi kita keep it short and simple. Nah, puasa 1 sampai 9, kalau tak Senin Khamis, kalau tak hari 9 paling tidak. Kemudian apa yang kita boleh buat? Baca Quran. Baca Quran, definitely. Okay, siapa cakap Ramadan sahaja identik dengan baca Quran? Well, kenapa? There's a reason why Ramadan identik dengan Quran. Pasal apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran memang diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Betul. Tapi 10 hari pertama Zulhijjah pun sebagaimana hari-hari lain, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kalau boleh, khatamkan dalam 10 hari pertama. Kerana ia akan dianggap sebagai zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana sebaik-baik zikir adalah bacaan Al-Quran. Betul, zikir tu ada subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Macam-macam zikir ada. Banyak. Tapi tahukah kita, sebenarnya zikir yang paling afdal adalah bacaan Al-Quran. Okay? Kita dapat pahala baca Quran, kita dapat pahala zikir di dalam itu. So kita baca Al-Quran. Hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis riwayat Muslim di mana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian, yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan kita tahu bahawasanya pahala tilawah adalah setiap satu huruf dikali dengan 10. Apa lagi amalan yang boleh kita buat? Sadaqah. Amal jariah. Naam. Okey. Sadaqah. Memang kalau bulan Ramadan ada zakat fitrah. Okey. Dan biasanya zakat mal. Padahal zakat mal ni, masing-masing orang ada haul masing-masing. Okey. Dia bukan semua orang bayar zakat mal di bulan Ramadan. Semua orang bayar zakat harta di bulan Ramadan. Tak. Sebenarnya zakat harta, haul dia tu berbeza antara satu orang dengan yang lain. Kerana the moment dia start nisab tu, dia tak tahu bila start nisab. And it is 1 year after the nisab. Jadi bukan mesti bulan Ramadan sahaja yang zakat mal. Boleh jadi bulan lain, hari lain. Tergantung kepada bila dia mula nisab dia. Jadi sedekah adalah perkara yang besar yang dapat kita lakukan pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Okey, amal jariah yang dapat kita laksanakan. Apa lagi yang kita boleh buat? Ziarah. Wah, Masya Allah. Okey. Ziarah. Orang tak buat 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita ziarah. Kenapa ni? Oh, itu hari qada. Bulan Syawal punya tak habis jalan raya. So, ni pun kita ziarah. Why not? Okey, silaturahim pun bagus. Pasal apa? Ziarah boleh qada Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang silaturahim, man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi umri falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, okey, dalam kurung umur yang berkat Naam, maka hendaklah dia bersilaturahim. Okay, siapa yang ingin diperluaskan, yubsata lahu fi rizqi, diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. So why not? Okay, 10 pertama daripada bulan Zulhijjah kita ziarah. Nah, apa lagi yang boleh kita buat? Kita boleh dakwah. Insya-Allah. Fisabilillah. Naam, ad-da'wah ila Allah iaitu means belajar, mengajar ilmu. Belajar dan mengajar ilmu.
Okey, tentunya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan fardu, kewajiban bagi setiap muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan di dalam usaha dan upaya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju syurga. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan menjadikan dia pandai dan bijak dalam masalah agama. Apa lagi yang boleh kita buat? Ada yang belum hit lagi, belum hit the point lagi. Taubat dan istighfar. Masya-Allah. Okey. Taubat, istighfar. Okey, taubat istighfar ini adalah masa yang paling baik untuk kita taubat dan istighfar. Okey, kerana masa ini adalah macam kita cakap, it's a bonus level. Okay, it's a bonus period, it's a bonus window, bonus phase. Maka apa-apa yang kita lakukan akan dilipat kali gandakan. Nah, apa lagi yang dapat kita buat? Takbir. Okey, bertakbir. Okey, bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Takbir, tahlil dan tahmid. Takbir ialah Allahu Akbar, tahlil ialah la ilaha illallah, tahmid adalah alhamdulillah. Jadi berkenaan dengan takbir, tahlil dan tahmid, dia ada dua. Satu yang dinama dengan mutlak, takbir mutlak. Satu yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak ni adalah daripada masuk 1 Zulhijjah semalam, okey, sampai kepada hari 13 Ayyamut Tasyrik. Hari 10 ialah Idul Adha, 11, 12, 13 dinamakan dengan Ayyamut Tasyrik. Maka ini adalah takbir mutlak yang kita dapat bertakbir macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ada takbir, tahmid dan tahlil, tiga-tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada riwayat 2 kali takbir, ada riwayat 3 kali takbir. Dua-dua boleh. Kalau kita nak bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau kita nak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar je pun boleh. La ilaha illallah itu adalah tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu tahmid, walillahil hamd. Alhamd, tahmid, hamidah. Jadi dalam takbir itu ada tiga-tiga. So kalau mutlak kita boleh lakukan daripada 1 Zulhijjah sampai 13, tak terikat dan tidak terkait dengan apa-apa masa dan waktu. Kita boleh buat suka hati kita, pagi, petang, siang, malam, sebelum solat, lepas solat. Apa-apa benda, bila-bila masa saja kita nak bertakbir, kita boleh bertakbir. Namun, ada yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni bermula daripada Fajar hari 9 sampai kepada Maghrib hari, asal nak tulis bahasa Arab? Nah, hari 13. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Jadi kita ni yang tak buat haji, takbir muqayyad daripada Fajar, lepas Fajar hari 9, iaitu hari puasa Arafah tu, sampai ke Maghrib, iaitu lepas Asar hari 13, ini dinamakan dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni dia akan berlangsung selama 23 solat. 23 kali solat. Daripada sini sampai Asar. Di mana habis daripada solat, kita astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu. Habis solat. Ini yang dinamakan dengan muqayyad. Muqayyad means terikat dengan waktu solat. Lepas habis solat, kita bertakbir. Daripada Fajar, mula Fajar hari ke-9, iaitu hari Arafah, sampai hari lepas Asar hari 13. Ni muqayyad. Means lepas solat baru kita takbir. Tapi yang mutlak ni masih ongoing. Pasal dia 1 sampai 13. Dia masih inklusif. So ini dia nama mutlak. Suka kita. Sebelum solat, lepas solat, malam, pagi, petang, siang, tak ada masalah. Tapi yang muqayyad, dia dipanggil dengan takbir yang dilakukan selepas solat 5 waktu. Jadi dari hari 9, hari 10, 11, 12, 13. 5 hari kita buat takbir muqayyad. Nah, okey.
Apa lagi yang kita boleh buat? Korban. Baru ada yang sebut. Nah, mana tunggu dari tadi. Idul Adha identik dengan korban. Nah, mana korbannya ya kawan? Nah. Oh, hari dia hari ke-10. So dia belum sampai lagi. Qada ziarah lagi penting Nah. So korban Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqra'inain dhabahahuma biyadihima wa samma wa kabbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan 2 ekor domba yang besar, amlahaini aqranain. Okey, amlahaini 2 domba gemuk yang bertanduk. Nah, dan beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wasamma wa kabbar, dan beliau bertasmiyah dan bertakbir, iaitu bismillahi Allahu akbar. Itu syarat nak korban, kena cakap bismillahi Allahu akbar. Kalau tak, nanti korban kita jadi tak halal. Okey, untuk menghalalkan hewan sembelihan kita kena bismillahi Allahu akbar. Okey, menghadap kiblat, bismillahi Allahu akbar, dan kita kena putuskan 4 pembuluh, 4 nerves. Okey, duanya adalah saluran pernafasan dan saluran makanan, the windpipe and the food pipe. Kemudian the blood vessels, left and right. Nak kena putus 4. Okey, some mazhab cakap 3 dah cukup. 3 meaning salah satu daripada yang kiri atau yang kanan. Kalau putus kiri, okey, atau putus kanan, yang penting food pipe dengan windpipe itu penting. Kemudian one of the blood vessels, atau ada mazhab cakap 2-2. Only with bismillahirrahmanirrahim menghadap kiblat dan putus tu semua, barulah hewan tu jadi halal. Kalau tak, kalau misalnya tak ada bismillahirrahmanirrahim, kalau misalnya dia punya nerves yang patutnya kita putuskan, all those pipes yang patut kita putuskan tak putus, dan kemudian hewan tu mati, maka dia mati jadi bangkai. Kita tak boleh makan hewan tersebut. Oh, semampunya. Nah, sebaiknya menggunakan pisau yang sangat tajam, dan kalau dapat sekali. Nah, kalau tak, yang penting dapat get the job done. Nah, okey, jangan terlalu banyak kali lah. Tak boleh macam gergaji. Okey, paling tidak pun 3 kali lah. Okey. Bismillahi Allahu akbar. So bila nak dia bukan gini tau. Siapa yang tak pernah sembelih, antum mungkin kurang tahu macam mana. Tapi bila kita cekup, kita akan cekup ni. Antum cuba pegang ni. Antum pegang. You can feel. Okay, that's your food pipe, your wind pipe. Kita cekup benda tu. Okay, dan bila kita sembelih, dia bukan straight, tetapi kita sap macam gitu. Like. Nah. Okay, kemudian we spill the blood. The blood must be spilled. Darah bercucuran, barulah daging menjadi halal. Kalau tak memenuhi daripada apa-apa yang patut untuk dipenuhi tadi, maka daging tersebut adalah tidak halal. Tak boleh dimakan. Nah, sebab tu when it comes to tempat-tempat established makan atau kedai bakeries, okay, dia cakap no pork no lard. Misalnya dia cakap chicken. This one chicken, or this one beef, or this one mutton. Okay, you all Muslim can eat. Sekarang ni, dia kalau ada halal certificate atau dia memang Muslim owned, tak ada masalah lah. Tapi kalau dia cuma tulis no pork no lard, apakah equals to Muslim boleh makan? Does not necessarily. Even though it's beef and mutton and chicken, tetapi how was it slaughtered? Nah, okay, the supplier, was it a halal supplier? Atau karena orang non-Muslim pun makan beef, mutton and chicken, tapi mereka tak wajib sembelih. Mereka electrocute atau mereka ketuk di kepala sampai mati, dan darah masih ada dekat dalam badan binatang tersebut. It was not spilled. Nah, jadi beef, mutton, chicken, yes, but was it slaughtered? Was it made halal? That's the question. Nah, kalau memang halal supplier, chicken dia memang halal supplier, beef dah halal supplier, mutton dah halal supplier, then might as well halal certified. Pasal memang halal. Tapi kalau if it's not certified, yes, betul, it's beef, mutton and chicken, but then does it mean that dia adalah halal? Pasal ada juga orang mereka yang misalnya electrocute atau pukul lembu tu sampai mati, tapi tak di-slaughtered and darahnya tak spill. Tapi mereka cakap, oh, this is beef. Yes, it's beef. But is it halal beef? That's the question.
It is beef, but is it halal beef? Nah, so it's not just a matter of pork and no pork, no lard. Another question juga is, apakah ada alcohol, intoxicants in the bakery? Okay? Kadang mereka letak wine, kan? Letak alkohol apa semua. Jadi betul no pork no lard, but is it no alcohol? Is it alcohol free? That's a question. Is it sake free? That's a question. Nah, You talking about halal, no popular, we understand clearly. But what if, let's say, we came across tak ada halal shop, but a Buddhist vegetarian shop, which means they are completely if it's seafood or vegetarian, pure means vegetable lah. When we say vegetable, means even their food macam contoh they sell nasi ayam, but it's not nasi ayam, it's really tofu and everything made and not meat. I mean, yes, okay, as far as the meat concern, kita dah tahulah, okay. Tapi kita nak kena tanya juga, dia cakap no pork, no lard, okay, no so-called, apa tu, it's not even beef, mutton or chicken yang slaughtered or not slaughtered because it's vegetarian to begin with. Tapi, apakah ada intoxicants? Kita boleh clarify dulu, okay. Because to them, memang diorang vegetarian tapi mereka minum. Nah, okay. Jadi dalam mana food handling, whatever happens in the kitchen, kita tak tahu. So dalam food handling tu, misalnya mangkuk atau sudu yang dia guna untuk gaul apa benda, dia gaul tak untuk benda ni. So ada cross contamination ke tidak atau ni semua kita tak tahu. So all these, that's why it's also important untuk kita mendalami dalam masalah ni. Okay? So that is on kurban. But we can eat from the sacrifice from the people of Ahli Kitab juga. Ahli kitab boleh. Nah, ahli kitab yang memenuhi syarat menyembelih. Maksudnya disembelih dengan cara yang sepatutnya. So I want us to understand. Okay, I want us to understand something. Boleh jadi sembelihan ahli kitab halal kerana dia telah memenuhi semua rukun yang patut dipenuhi. Sebagaimana boleh jadi sembelihannya seorang Muslim tak halal. Pasal dia tak memenuhi rukun yang patut tadi. Dapat tak? Seorang Muslim punya sembelihan boleh jadi tak halal. Pasal dia tak putuskan apa yang patut diputuskan. Sebagaimana orang ahli kitab boleh halal jikalau memang dia telah memenuhi. Tapi ahli kitab saja. Means Nasara and Jews. Yang mana telah diturunkan kitab kepada mereka. Dan a question of whether or not tapi mereka telah menyimpang lah dari agama apa tu semua. It's not an argument. Why? Because Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus menjadi seorang rasul, ketika Quran diturunkan, ketika beliau datang dengan cahaya Islam, the moment beliau datang, Nasara and Yahud masa tu dah tak diterima. Dan zaman Rasul sendiri mereka dah cakap Trinity and all this, you know. Tapi Rasul masih cakap boleh. So the idea is apa yang penyimpangan yang berlaku hari ini adalah penyimpangan yang berlaku di zaman Nabi sendiri juga. Because the moment Islam datang, semua benda selain Islam dah tak boleh. Tapi the fact that Rasul masih kasih, even though it's more than 1400 years ago, means hari ini pun masih boleh. Nah, okay. Wallahu a'lam. Jadi beliau sembelih 2 domba gemuk yang bertanduk dan beliau sembelih dengan tangan sendiri. Okey, tak perlu handler ke apa, beliau ambil sendiri. Dan samma wa kabbar, beliau tasmiyah, samma baca bismillah dan kabbar bertakbir bismillahirrahmanirrahim dan beliau menyembelih wada'a rijlahu ala sifahihima. Beliau meletakkan kaki di sebelah daripada hewan sembelihan tersebut. Jadi beliau handle sendiri sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang digambarkan domba itulah domba yang besar. Kemudian kalau dah ada korban, okey, kalau dah ada ada budak kecil ambil. Okey, tak apa. It's okay. Sebab tu anak pelik, mana dah pergi dah. Baik, it's okay. Nah, alhamdulillah ada lagi satu. Kalau dah ada korban, berarti ada apa? Tahan dari potong rambut dan
kuku. Nah, okey. Ini adalah amalan yang dilakukan daripada 1 Zulhijjah sampai disembelihnya sembelihan kita. Tahan daripada potong rambut dan kuku. Saya kuku dia bentuk dia macam pelik sikit. Nah, hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum hilal dhil hijjah wa arada ay dhahi falyumsik sya'rahu wa adfar. Hadis dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, means dari Zulqa'dah nak masuk Dzulhijjah dan nampak moon sighting, dan seseorang daripada kalian ingin untuk menyembelih, falyumsik sya'rahu wa adfar, maka hendaklah dia hold and pegang, okey, dia punya rambut and kuku. Jangan dia trim, jangan dia potong, jangan dia cabut, jangan dia buat apa-apa dengan rambut and kuku dia sampai kepada hari sembelihan dia telah disembelih. Kalau memang, dan dia bukan habis masa hari raya tau, bukan hari raya je pagi raya pergi trim misai, potong kuku lah. Maksudnya antum tahu dari supplier kambing antum yang sembelihan antum telah disembelih, baru antum potong rambut dan kuku. Walaupun ianya memakan masa 1, 2, 3, 4 hari. Pasal hari sembelihan kurban, dia bukan hari 10 sahaja, tapi hari 10 sampai hari 13. Ada 4 hari. Iaitu on the Idul Adha day itself dan hari Tashrik 11, 12, 13. 4 hari boleh menyembelih. Jadi bukan mesti hari pertama, bukan mesti hari kedua, boleh jadi hari ketiga, bahkan hari keempat. Kadang kalau the demand ada banyak, okay, supplier antum mungkin perlu masa yang lebih banyak. Boleh jadi hari sembelihan hari ketiga, boleh jadi hari keempat. Antum sampai sudah jangan ambil daripada rambut dan kuku dahulu. Tunggu sampai dah dapat kepastian, baru kemudian antum potong rambut dan kuku. Okay, nak cabut bulu hidung ke, nak cabut bulu dia, potong bulu hidung ke, nak cabut bulu ketiak ke, nak trim bulu kemaluan ke, nak potong rambut ke, nak cukur misai ke, nak trim kuku ke, kuku jari tangan, jari kaki, semua lakukan masa hari terakhir Zulqa'dah. The moment masuk maghrib Zulhijjah, tahan semua. Okey, tahan semua. Tak ada masalah. Dia tidak nullify or void our sembelihan. Ia hanyalah anjuran yang mana jikalau seorang masih melakukannya, dia dapat pahala, tapi pahalanya berkurangan sedikit lah. Bukan kata kemudian sembelihan itu void atau nullified. Tidak. Kalau let's say, maknanya dia korban dia harus niatkan pada at least satu Zulhijjah. Kalau sekiranya pada 5 Zulhijjah baru tiba-tiba dia rasa kena, dan dia berniat pada hari itu, maka valid lagi ke tak pada dari hari itu, dia tidak ada masalah tentunya. So dia dianjurkan juga untuk terus menahan diri. Kalau misalnya hari kelima baru dia ada kemampuan nak sembelih, baru ada niat, baru ada kemampuan, then dia mula menahan diri daripada hari tersebut. Tapi kalau mengikut hadis yang Ummu Salamah yang Nabi sebut, idza ra'a ahadukum hilal dzulhijjah wa arada yudhi, kalau dia nampak hilal dzulhijjah dan dia nak sembelih, means dia dah set in mind, dia dah ada that intention untuk dia nak sembelih, mula daripada situ dia ini. Tapi kalau orang tu memang tak mampu, memang dia cakap aku this year memang tak ada chance nak sembelih, then buat apa aku nak jaga kan? Tiba-tiba hari seminggu lepas tu, hari ke-7, durian runtuh. Okay, dia dapat rezeki. Tiba-tiba dapat sembelih. Nak sembelih lah. Provided masih ada kambing lah. Then nak kena check dengan supplier, masih ada kambing ke tak, apa tu semua. Then dia mula untuk menahan diri daripada hari yang dia berkemampuan untuk dapat melakukan korban tadi. Wallahu a'lam. I want to pull back to the takbir part. Takbir, kita dianjurkan takbir in unison ataupun takbir within ourselves. Untuk lelaki takbir kuat. Okey, tetapi masing-masing. Oh, not in unison lah. No. Tetap kuat, tapi masing-masing. Bukan in unison. Why? Because apa yang diriwayatkan ialah para sahabat, mereka setelah habis solat, mereka ketika bertakbir, mereka berzikir dan seterusnya, didengar adalah seperti al-ghunghuna wal hayhama, iaitu didengar bunyi dengungan, al-ghunghuna. The thing about ghunghuna, the thing about dengungan,
adalah ia bermakna orang-orang itu menguatkan suara mereka, tetapi mereka bukan in unison. Sebab tu yang didengar hanya dengungan sahaja. If it was in unison, then orang akan dapat dengar dengan clear apa yang sedang disebut, bukan gun-guna. Ini adalah di antara dalil tentang zikir lepas solat, apakah dilakukan in unison atau tidak. Iaitu kerana riwayat menunjukkan bahawasanya para sahabat ketika didengar dari kejauhan, dari masjid, didengar mereka bunyi dengungan. Nah, bukan bunyi unison. Kalau unison, it would have been clear, but because it was dengungan, meaning to say semua jahar, kuat tapi masing-masing. Bukan sama-sama. Wallahu a'lam. Okay. Kemudian, I would say last but not least, sebenarnya ada banyak lagi, tapi masa tidak mengizinkan. Apa yang paling penting juga? Solat jemaah. Okey, kita letaklah semua amalan wajib. Semua amalan wajib. Pasal tidaklah seorang hamba tu mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dicintai oleh Allah daripada apa yang memang Allah telah wajibkan ke atas dia. So kalau kita tanya apa amalan ibadah yang paling bagus, pillars of Islam, 5 rukun Islam, 5 solat 5 waktu misalnya, itu yang paling afdal. Antum cakaplah tahajud ke, qiyamul lail ke, tarawih ke, apa ke, Lailatul Qadar ke, apa semua benda masih kalah dengan solat 5 waktu. Pasal itu yang Allah wajibkan. Antum cakaplah puasa Arafah ke, puasa Ashura, bulan Muharram ke, antum cakap Senin Khamis ke, Bid ke, Daud ke atau apa, masih kalah dengan Ramadan. Pasal itu yang Allah wajibkan. Antum cakaplah dengan sebanyak-banyaknya sedekah lah, wakaf lah, mal jariyah lah, apa, semua masih kalah dengan zakat. Pasal itu yang Allah wajibkan. Antum cakaplah umrah nak buat banyak kali pun masih kalah dengan haji. Jadi memang apa yang Allah wajibkan, di antaranya solat 5 waktu tadi, itulah yang paling Allah cintai dan sukai dari amal ibadah seorang hamba, iaitu apa yang diwajibkan. Dan antum bayangkan dalam solat ada 5 rukun Islam. Dalam solat, dalam mana kita solat, secara kita tak perasan, ada 5 rukun Islam dalam solat. Pertama, syahadat. Dalam tahiyat kita bersyahadat, betul? Kemudian the solat itself, rukun Islam kedua. Rukun Islam ketiga apa? Zakat. Zakat apa? Zakat is purifying. Okay? As how in zakat kita purify our wealth, but in salah we purify our time. So we have 24 hours a day. Bila kita nak salat, kita zakat masa. 10 minit, 15 minit daripada waktu kita yang 24 jam tu, yang penuh dengan onak duri dan segala apa ups and downs, kita dedicate, kita zakat masa kita dalam hari tu untuk purify our time. Sebab tu ia penghapus dosa antara 2 waktu. We purify our time. Okay? Nah, kemudian yang keempat ada apa? Puasa. Okay, soalannya, masa kita solat, kita boleh makan dan minum tak? Tak boleh. Sebab tu masa kita solat, kita sedang berpuasa. Daripada takbir sampailah salam, kita berpuasa. Antum buatlah yang amal ibadah lain. Okay? Antum tengah zakat. Sambil zakat, boleh sambil kunyah kurma tak? Boleh. Antum sambil buat umrah dan haji, boleh tak sambil minum zam-zam? Boleh. Antum buatlah semua amal ibadah. Antum tengah ziarah mak bapak ke, antum sedang tolong orang sakit ke atau apa ke, antum boleh sambil mengunyah, betul? Puasa boleh tak mengunyah? Boleh makan, boleh minum tak? Ada puasa dalam solat kita. Daripada takbir sampai ke salam. Kemudian yang kelima, Al-Hajj. Iaitu apa? Identik dengan kita menghadap kiblat yang sama. So masa haji kita tawaf di Kaabah, tapi time solat kita menghadap kiblat. So ada haji dalam solat kita. Masya Allah, 5 rukun Islam semua terangkumi di dalam solat kita. Nah, last but not least nak tutup. Nah, kalau tak kita tak habis nanti. Nah, dia yang afdal buat benda ni time siang hari, bukan malam hari. Kan, ini malam fadilat dia kurang. Nah, kalau bagusnya time siang kita buat benda ni. Nah, apa dia yang paling penting juga ni? Solat Idul Adha. Solat Idul Adha. Okay?
dengar khutbah. Nah, berkenaan dengan solat Idul Adha ni dan solat Eid, for the matter of fact, any Eid, baik Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi SAW menganjurkan untuk semua keluar pergi ke padang, walaupun wanita yang dalam keadaan haid. Walaupun dia tak boleh solat, keluar pergi padang untuk menyemarakkan dan meraihkan hari perayaan. Walaupun lepak-lepak kat padang tak boleh solat, tetap kena keluar. Walaupun menses. Karena apa? Karena ini adalah merupakan syiar Islam. Hari yang menjadi syiar, iaitu emblem, simbol of Islam. Hari di mana kita menyambut dengan bahagia. Nah, dan kalimat Eid, kalau antum perhatikan, Eid, okay, dia ada dua-dua. Idul Adha, Idul Fitri, dua-dua ada kalimat Eid. Eid ini adalah daripada kalimat ada ya'udu, yang bermakna raja'a yarji'u. What does ada ya'udu means? Balik atau kembali. Ada ya'udu bermakna raja'a yarji'u, iaitu balik atau kembali. Dan Eid dinamakan dengan Eid, baik Adha atau Fitri, kerana ia adalah suatu yang berulang setiap tahunnya. Dia kembali datang setiap tahun. Okey, sebab tu dia dipanggil dengan Idul Fitri dan Idul Adha, suatu yang kembali setiap tahun. Jadi sama-sama kita raikan Idul Adha, okey, hari ke-10, dan kita terus berdoa kepada Allah agar suatu hari kita dapat melaksanakan ibadah haji bagi yang belum berkesempatan untuk melaksanakannya. Secara ringkas, ibadah haji ni sebenarnya paling wajib 4 hari. Termasuk yang sunnah 6 hari. Okey. Ibadah haji dia hanya 4 hari atau 6 hari. Dia ada hari 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haji ni minimum 4 hari, wajib 4 hari, kalau ekstra 6 hari. Kita tengok. Dia yang paling wajib hari 9 sampai hari 12. Nah, sebenarnya haji 4 hari je. Tapi orang pergi sampai sebulan, 2 minggu semua kan. Sebenarnya 4 hari je haji. Okey, ini Ana kasih crash course on haji. Okey, hari 8 dipanggil dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni adalah optional, di mana semua orang pergi ke Mina untuk mempersiapkan bekalan. Istilahnya Tarwiyah ni siapkan bekalan, siapkan air, siapkan makanan untuk menempuh hari-hari haji. Itu dipanggil dengan Tarwiyah. It's not wajib, okay, but it's sunnah untuk buat hari Tarwiyah. Hari 9 is hari yang wukuf Arafah dan mabit Muzdalifah. So 9, okay, wukuf Arafah berlaku daripada lepas Zuhur sampai Maghrib. Habis tu kita pergi Muzdalifah dan kita mabit di Muzdalifah. Kita akan Maghrib Isyak di Muzdalifah. So kita Zuhur Asar di Arafah, Maghrib Isyak di Muzdalifah. Tu hari 9. Di sini yang mula wajib. Wukuf Arafah ni paling wajib. Kalau siapa tak wukuf Arafah, haji dia tak sah. Siapa tak wukuf Arafah, haji dia tak sah. And then hari 10 ni adalah hari Nahar, iaitu hari yang di mana orang yang tak melakukan ibadah haji, inilah hari raya kita Idul Adha, hari 10. Tapi orang yang sedang melakukan ibadah haji, maka dia hari ini adalah hari di mana dia melakukan sembelih korban juga. Okey, mereka yang ada dam, iaitu kalau mereka buat haji tamattu atau haji qiran, mereka kena sembelih korban. Tapi kalau mereka buat haji ifrad, mereka tak perlu sembelih korban. Itu what I'm sharing can be a bit confusing, tapi jangan takut, jangan risau, jangan bimbang. Hari di mana antum nak berangkat haji, antum kena belajar lagi tentang haji. Okey? Jadi haji ada 3 jenis. Dia ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Ifrad ni haji only, qiran ialah haji plus umrah, tamattu ialah umrah followed by hajj. Jadi dia ada 3 jenis. Okey? Yang qiran dengan tamattu kena ada sembelih korban, yang ifrad tak perlu sembelih korban. So hari 10 ni adalah hari di mana mereka melakukan sembelih, dan inilah hari di mana kita melakukan jamrah Aqabah, iaitu hari ini, satu hari ini sahaja. Kemudian hari ini jugalah kita melakukan tawaf dan sa'i dan seterusnya bagi siapa yang berkemampuan untuk pergi ke Mekah. Hari 11, hari 12, ini 3 hari ini, 11, 12, 13 adalah di mana seseorang melakukan jamrah sughra, wusta dan kubra, iaitu jamrah kecil, jamrah sedang dan jamrah besar.
11, 12, 13. 3 hari ni tak ada kerja. Itu je, pergi jamrah je. Dia tak ada buat benda lain. Okey, 7, 7, 7. 7 dekat yang kecil, 7 dekat yang sedang, 7 dekat yang besar. Dia panggil Sughra, Wusta dan Kubra atau Aqabah. Dia tak ada benda lain. Selain daripada yang dia jamrah tu, dia duduk zikir, istighfar, baca Quran dan seterusnya. Tapi other than that, dia cuma perlu untuk jamrah, melontar. Now, kenapa ada hari 11, 12 dan kenapa ada hari 11, 12, 13? Orang yang hanya melakukan 11, 12, dia panggil nafar awal. Nafar awal, iaitu orang yang memiliki keperluan untuk balik awal. Okey, tapi siapa yang extend sampai ke hari 13, dia panggil dengan nafar thani. Iaitu orang yang fulfill sampai the end of hari 13. Sebab tu kita kata yang paling wajib 9, 10, 11, 12. Iaitu orang yang wukuf Arafah saja, kemudian dia balik nafar awal. Means dia buat haji 4 hari je. Tapi siapa yang go extra, which is sunnah yang paling bagus, hari tarwiyah dia datang juga, dan dia tak balik nafar awal tapi dia balik nafar thani, iaitu sampai hari 13. Means hari 13 pun dia jamrah. Sughra, Wusta dan Kubra. Orang yang balik nafar awal, dia cuma jamrah 2 hari ni je. Hari 10 dia jamrah Aqabah sahaja. Hari 10 ni tak ada Wusta dengan Sughra dengan Wusta. Yang kecil dengan sedang tak ada. Terus pergi ke yang Kubra. Tapi kalau 11, 12, 13 ada 3 jamrah. Dia ada 3 tugu, 3 batu yang kita kena lontar. Jadi orang yang balik nafar awal dia cuma 11, 12, dia kurang 1 hari dia tak lontar. Tapi orang yang balik nafar thani, hari 13 pun dia buat, and that was Hajj for you, okay, in 10 minutes. Nah, tapi nanti antum, of course, I did not do any justice to Hajj. Haji itself, orang belajar berminggu-minggu untuk nak belajar tentang haji, okay, dan belajar tentang umrah. Ana harap apa yang menjadi perkongsian kita pada hari ini adalah bermanfaat bagi kita semua dan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Azza wa Jal. Naam, apa yang merupakan kekurangan dan salah silap adalah daripada diri anda sendiri, dan yang benar dan ilmu itu semua hanyalah milik Allah semata. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kita tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Engkau limpahkan kepada kita berupa ilmu. Sungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.